Jadi raja buat apa? Raja pulau kan, raja ignore, tak pergi pun. Dapat invitation pun tak pergi upacara tersebut. Jadi biarlah British buat, orang kata pelantikan governor tu seorang-seorang. Kita tak payah pergi, kita duduk rumah aja. Kita duduk dekat istana, kita biarkan dia orang lantik seorang-seorang governor itu. Alright. Dan governor pertama yang dilantik pada waktu itu adalah Hai, Assalamualaikum. Ada bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang keempat, tingkatan 4, iaitu era peralihan kuasa British dalam negara kita. Alright. Jadi dalam video yang sebelum ini, kita dah belajar tentang dua pentadbiran yang diperkenalkan oleh British selepas mereka masuk buat kali yang kedua di dalam negara kita, iaitu BMA dan juga Malayan Union. Bila BMA gagal, dia tukar dengan Malayan Union. Alright. Tetapi bila Malayan Union ini diperkenalkan, dekat situlah banyak kesan buruk telah berlaku terhadap masyarakat di Tanah Melayu. Senang kata, masyarakat di Tanah Melayu tak suka dengan pentadbiran Malayan Union. Jadi dalam video kali ini, kita nak belajar tentang apakah reaksi terhadap atau reaksi penentangan terhadap Malayan Union. Jadi ini adalah subtopik 4.3, iaitu reaksi penentangan terhadap Malayan Union. Jadi kalau kamu tengok kat sini, ini merupakan dua sebab utama kenapa masyarakat di Tanah Melayu menentang Malayan Union. Alright. Jadi ada dua sebab kenapa masyarakat Melayu menentang Malayan Union. Yang pertama adalah disebabkan oleh Malayan Union itu merupakan satu bentuk penjajahan baru. Alright, yang pertama. Alright, jadi bila British datang masuk ke dalam negara kita, British memperkenalkan Malayan Union, itu bermaksud British nak menggunakan cara baru untuk meluaskan kuasa mereka di dalam negara kita. Itu reason yang pertama. Reason yang kedua adalah disebabkan oleh pemerintah di Tanah Melayu sekian lama kehilangan kuasa. Siapa lagi kalau bukan Raja-Raja Melayu, yang mana Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa politik mereka terhadap pemerintahan negara. Jadi hal ini telah membangkitkan kemarahan orang-orang Melayu dan juga Raja-Raja Melayu, alright, terhadap Malayan Union. Jadi itu dua reason dia. Dan reason yang ketiga, tak ada dalam nota saya ni, tapi reason yang ketiga disebabkan kelonggaran kewarganegaraan yang diberikan oleh British kepada golongan-golongan orang bukan Melayu. Jadi orang-orang Melayu kat situ rasa mereka dah hilang keistimewaan bila kewarganegaraan diberikan secara longgar, secara jus soli kepada masyarakat bukan Melayu. Jadi dalam video kali ini adalah dua bahagian, kata video yang mempunyai dua bahagian. Bahagian yang pertama, kita akan belajar bagaimanakah cara penentangan yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Dan di bahagian yang kedua, kita akan belajar bagaimana pula cara orang-orang Melayu atau rakyat Melayu menentang Malayan Union. Alright, macam mana cara mereka menunjukkan bantahan terhadap Malayan Union itu sendiri. Alright, so kita pergi tengok yang pertama dahulu. Alright. So yang pertama adalah cara Raja-Raja Melayu menentang ataupun membantah Malayan Union. Alright. So yang pertama adalah apa yang 9 orang raja ni buat adalah membawa kes ke Mahkamah Tinggi England. Persoalannya sekarang, kes apa? Dalam video yang sebelum ini kita dah belajar bahawa terdapat seorang pegawai British yang telah melakukan perkara yang tidak sepatutnya terhadap Raja-Raja Melayu. Yang mana ketika Malayan Union nak ditubuhkan, nak diisytiharkan, British memerlukan tanda tangan daripada 9 orang Raja-Raja Melayu. Alright, dan British telah menugaskan seorang pegawainya yang bernama Harold McMichael untuk mendapatkan tanda tangan ini. Tetapi Harold McMichael ni telah menggunakan pelbagai cara yang tidak sepatutnya untuk mendapatkan tanda tangan tersebut. Jadi hal ini telah membangkitkan kemarahan
raja-raja Melayu. Contohnya Raja Melayu kena desak, kena ugut dan sebagainya, dan tidak diberikan masa untuk berfikir tentang penubuhan Malayan Union. Jadi apa yang berlaku? First sekali, raja-raja telah buat persidangan di Istana Sultan Perak, iaitu di Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Lepas perundingan antara 9 orang raja ni dibuat, di situlah orang kata mereka telah bersetuju bahawa tindakan Harold McMichael meminta tanda tangan ini telah melanggar sistem perundangan British. Alright, kerana McMichael telah mendapatkan tanda tangan dengan cara tidak sah, dengan cara mendesak, dengan cara mengugut. Jadi dekat sinilah raja-raja cuba membawa kes ini ke Mahkamah England atau Mahkamah Tinggi England supaya Harold McMichael ni diheret ke muka pengadilan sebab melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Alright, sebab dia telah melanggar sistem perundangan British sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah raja-raja juga telah menulis surat bantahan. Alright, ditulis surat bantahan dan dihantarkan ke London. Dan dalam surat-surat bantahan ini, apakah kandungan-kandungan dia yang ditulis? Yang pertama adalah dia menceritakan tentang bagaimanakah raja itu diperdaya oleh McMichael. Dia raja tak suka bila raja-raja ini diperdaya, jadi mereka komplain kalau. Itu kandungan yang pertama. Yang kedua adalah raja-raja turut diugut untuk memberikan tanda tangan, alright, tanpa persetujuan atau kerelaan hati raja-raja Melayu. Dan yang ketiga, raja juga tidak diberikan peluang untuk berfikir atau mendapatkan nasihat daripada pembesar-pembesar negeri. Maksudnya bila Harold McMichael jumpa dengan raja-raja, Harold McMichael nak terus dapatkan tanda tangan tanpa memberikan peluang kepada raja untuk berfikir. Jadi itu yang menyebabkan raja ni telah menulis surat, alright, tulis surat tentang bantahan mereka, dan dia hantar surat ni kepada pejabat tanah jajahan di London. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, raja-raja juga turut menyokong Kongres Melayu. Apa ini Kongres Melayu? Kongres Melayu adalah persidangan, sebuah perjumpaan ataupun persidangan. Orang kata orang-orang Melayu secara besar-besaran untuk menentang Malayan Union yang dilakukan oleh rakyat, yang kita akan belajar dalam video yang akan datang. Jadi apa tindakan raja terhadap persidangan ini? Raja menyokong 100%. Raja menyokong 100% persidangan ini dilakukan. Tujuan persidangan ini adalah untuk membantah Malayan Union, dan salah seorang sultan turut memberikan derma sumbangan sebanyak $15,000 untuk merasmikan kongres tersebut, dan sultan tu sendiri atau Sultan Selangor sendiri merasmikan orang kata kongres tersebut. Jadi ini adalah cara yang ketiga yang dilakukan oleh raja, nak menunjukkan raja ni tak suka dengan Malayan Union. Yang seterusnya adalah peranan daripada Permaisuri Perak. Permaisuri Perak ataupun isteri kepada Sultan Perak telah memimpin perarakan, yang mana ketika Malayan Union dibuat, banyak perarakan demonstrasi yang dibuat oleh orang-orang Melayu, dan salah satu perarakan yang diadakan atau yang dianjurkan di Perak dipimpin sendiri oleh Permaisuri Perak. Nampak tak? Even raja ataupun kerabat raja turun bersama-sama dengan rakyat untuk menunjukkan tanda protes dan bantahan. Jadi Permaisuri Perak inilah yang bernama Raja Perempuan Kelsom telah mengetuai barisan hadapan perarakan ini dan disertai oleh banyak wanita-wanita daripada negeri Perak dan menunjukkan bantahan, alright, kepada British bahawa mereka tak suka dengan Malayan Union. Dan yang kelima adalah memulaukan upacara pelantikan Gubernur. Okey, yang mana ketika Gubernur Malayan Union ingin dilantik, sebab pengisytiharan Malayan Union telah berlaku, dekat situlah upacara pelantikan ini telah dipulaukan. Sebab apa? Sebab ketika upacara ini dibuat, raja-raja dijemput untuk hadir upacara ni, untuk memeriahkan lagi upacara ni. Jadi raja buat apa? Raja pulaukan, raja ignore, tak pergi pun. Dapat invitation pun tak pergi upacara tersebut. Jadi biarlah British buat, orang kata pelantikan Gubernur tu seorang-seorang. Kita tak payah pergi, kita duduk rumah aja. Kita duduk dekat istana, kita biarkan dia orang lantik seorang-seorang Gubernur itu. Alright. Dan Gubernur pertama yang dilantik pada waktu itu adalah Edward John. Dan raja dan rakyat bersatu padu untuk memboikot upacara pelantikan tersebut. Alright. Dan sinilah masyarakat mula melakukan perhimpunan berhimpun
dan melaunkan orang kata slogan-slogan seperti Daulat Tuanku, Hidup Melayu dan sebagainya yang nak menunjukkan bahawa rakyat-rakyat ni sangat-sangat menentang dan tak suka dengan Malayan Union. Kenapa Malayan Union ni ada? Alright. Jadi itu adalah sedikit cara ataupun beberapa cara yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu untuk menentang Malayan Union. Okey, nampak dekat situ? Jadi ini adalah video bahagian yang pertama. Video yang bahagian yang kedua, kita akan belajar bagaimana pula cara rakyat biasa menentang Malayan Union. Ini kita belajar adalah tindakan daripada Raja-Raja Melayu. Alright, dalam video yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana pula tindakan rakyat. Rakyat buat apa pula? Adakah rakyat duduk rumah aja tak buat apa-apa? Jawapannya tidak. Ada juga beberapa tindakan rakyat yang menunjukkan bahawa masyarakat Melayu ni bersatu padu untuk menentang Malayan Union. Yang kita akan belajar dalam bahagian yang kedua. Kalau korang inginkan bahagian kedua, korang komen di ruangan komen untuk bahagian yang kedua. Ataupun kalau korang ingin video bahagian yang seterusnya atau bahagian ataupun topik-topik yang lain, alright, bab-bab yang lain, boleh komen di ruangan komen juga. Alright, dan jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti Instagram dan juga TikTok menggunakan username yang sama iaitu Histrozi, Let Histrozi, Teach You History. Okay, itu saja.